Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi kita hari ini. Hari ini sepatutnya tuan-tuan hadirin hadirat, sepatutnya kuliah bangunlah Ustaz Firdaus Sulaiman. Tapi tadi dia maklumkan dia ada audit. Audit di tempat kerja dia. Tuan-tuan yang tahu audit mengaudit ini tahulah macam mana. Tak cukup nafas. Jadi alhamdulillah. Jadi dan kelas fiqh juga tuan-tuan, InsyaAllah kita akan gubal. Maknanya saya akan masuk seminggu sekali. Dan nanti akan ada ustaz lain. Maknanya contoh, minggu ni saya masuk, minggu depan ustaz lain. Ustaz baru. Ustaz barulah yang kita masukkan. Jadi maknanya banyaklah ilmu yang tuan-tuan dan perempuan dapat pada sepanjang kita berkuliah di Taman Sierra Perdana ini, insyaAllah. Jadi itu yang cuba kita laksanakan dalam masa kita duduk senggang waktu ni antara maghrib dan isyak ini untuk kita penuhi kuliah-kuliah kita pada minggu ini. Dan di luar tu tuan-tuan nampaklah tiba-tiba ramai pula kan budak kan. Jadi kita dah mula dah, alhamdulillah. Tuan-tuan kelas mengaji Al-Quran kita bagi anak-anak yang berumur 5 tahun hingga 17 tahun. Jadi kita ada 3 guru Quran kita yang akan mengajar anak-anak di Dewan sebelah sana lah. Jadi itulah apa yang tuan-tuan infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang tuan-tuan dapat. Jadi tuan-tuan datang heaven. Sebab apa? Hati rasa tenang. Sebab apa? Sebab tuan-tuan infak. Tuan-tuan infak, wakafkan harta tuan-tuan dan perempuan untuk membuat kebajikan tu, kipas tu, tuan-tuan infak tu. Tu tak ada daripada ni. Semua duit tuan-tuan. Aircon tu duit tuan-tuan. Kan? Bayar ngaji tu semua duit tuan-tuan. Tuan-tuan dan perempuan. Buat bangunan tu juga duit tuan-tuan dan perempuan. Jadi wakaf tu mengalir tuan-tuan. Sehinggalah bangunan itu digunakan, sehingga itulah kalau kita ditarik nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pahala kita itu berterusan, insyaAllah tuan-tuan. Jadi kita nak benda realiti di hadapan kita ini, mudah-mudahan Allah menerima amalan kita, insyaAllah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan hadirin hadirat, saya masuk hari ni gantikan Ustaz Firdaus. Tak syok kalau tak ada kuliah ni macam kosong tuan-tuan. Jadi kita isikanlah, kita sambung pada hari ini tuan-tuan, berkaitan masih lagi berkaitan dengan wasiat. Berkaitan dengan wasiat dan kita akan masuk berkaitan dengan hukum-hukum berkaitan wasiat. Jadi semalam kita dah jelaskan, kita dah maklumkan sebelum kita nak tutup pengajian kita, hukum-hukum berkaitan dengan wasiat. Kadang-kadang wasiat ni tuan-tuan dan perempuan, dia asal hukum adalah sunat. Maknanya buat dapat pahala, tinggal rugi besar. Kemudian ada sebahagian ulama mengatakan wasiat ini adalah harus, maknanya dibolehkan. Buatlah, nak buat boleh, tak buat pun boleh. Jadi kemudian tuan-tuan hadirin hadirat, kita masuk pada hukum-hukum berkaitan dengan wasiat. Jadi wasiat ini ada hukum hakamnya. Di dalam fiqh ni tuan-tuan, dia ada 5 hukum. Kita ada hukum wajib, kita ada hukum haram, kita ada hukum harus, kita ada hukum makruh, dan kita ada hukum harus. Wajib, haram, harus, makruh dan sunat. Jadi itu 5 hukum di dalam fiqh. Dia tak lari daripada benda tu. Dia ada fardu kifayah dan fardu ain. Fardu ain adalah benda yang tak boleh nak tinggal. Contoh solat. Solat tu fardu ain, tak boleh nak tinggal. Tuntut ilmu adalah fardu ain tuan-tuan. Fardu ain. Makna kata kalau kita contohlah di taman kita ni ataupun di mana-mana ada kelas pengajian dan kita tak hadir, dan lepas tu kita buat perkara-perkara yang haram, maka hukumnya berdosa. Berdosa. Itu sebab menuntut ilmu ini adalah fardu ain ke atas setiap orang mukmin. Kena.
cari metod macam mana untuk kita mendalami hukum hakam. Okey. Kemudian kita ada fardu kifayah. Fardu kifayah seperti mana yang tuan-tuan tahu dan maklum, seorang buat maka terlepaslah dosa keseluruhan yang ada di dalam sesuatu komuniti itu. Contoh yang paling senang sekali adalah sembahyang jenazah, menguruskan jenazah. Kalau dalam satu qaryah itu tuan-tuan dan puan-puan, seorang pun tak boleh nak menguruskan jenazah itu, maka berdosalah keseluruhan komuniti yang berada di dalam komuniti tersebut. Itu fardu kifayah lah. Jadi dalam hukum-hukum berkaitan dengan wasiat ini, sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini, dan wasiat ini adalah amalan yang digalakkan dalam hal kebajikan dan dibolehkan untuk selain daripada waris. Jadi wasiat ini tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham ianya adalah selain untuk daripada waris. Kalau kita ada anak, maka anak itu dia tak boleh menerima wasiat. Dia boleh menerima dia sebahagian daripada ahlul faraid. Ahlul faraid, ahli waris, dia boleh terima harta tersebut. Berlainan kalau wasiat ini bukan daripada waris, dan cuma dalam beberapa keadaan mungkin terkeluar daripada surat kepada jadi hukum asal kita dah tahu ianya adalah surat, tetapi ia boleh terkeluar daripada hukum surat ini mengenai beberapa perkara. Contoh ataupun yang pertama adalah wasiat boleh menjadi wajib kena buat. Contoh, wajib sekiranya terdapat tanggungan syar'i yang perlu dilaksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti zakat dan haji, dan dia bimbang harta ini akan habis sekiranya tidak diwasiatkan. Demikian juga jika berkaitan dengan tanggungjawab kepada manusia seperti harta wadi'ah dan hutang sekiranya pemilik sebenar tidak dikenali oleh orang lain. Contoh kan, ayah kita kan dia dah siap-siap wasiat, ayah umur 90 lebih, contoh dia dah wasiat kan, okey, kalau aku meninggal maka harta ini engkau kena zakatkan sebahagiannya ataupun 1/3-nya bagi kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kena, maka wajib tak? Maka wajib. Ataupun yang paling popular adalah badan haji. Jadi sebelum dia meninggal, ialah kalau dia daftar tabung haji, orang kata 3 kali mati, taklah. Tak juga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada rezeki, dia sebab haji dan umrah ni dia adalah panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tahun ni dia daftar haji, tahun tu juga dia dapat haji. Ada tak? Ada tuan-tuan. Kes-kes sebegini. Jadi tak adalah. Tapi kebanyakannya begitulah kan. 3 kali mati tu baru panggil haji ustaz. Tu tuan-tuan kena usaha. Dia kena usaha tuan-tuan. Saya ada satu tip tuan-tuan. Saya 2017 tu ada sebahagian jemaah saya, ada seorang muda tuan-tuan. Dia muda dan dia dengan isteri dia dapat pergi haji. Dia mohon tuan-tuan, dia mohon setahun, maknanya tahun depan dia nak pergi. Apa dia buat tuan-tuan? Kreatif tuan-tuan. Setiap bulan dia bagi surat pada tabung haji untuk pergi haji. Rayuan. Dia tulis surat tiap-tiap bulan. Dia bagi pada tabung haji. Tak bagi. Itu sebab tahun ni tabung haji dia buat apa? Kalau nak buat rayuan, buat dalam apps dia. Dia ada TH Hijari kat situ. Kan? Dia ada TH Hijari, mohon dekat situ. Tapi tak apa. Boleh buat surat, mohon. Agaknya tabung haji tengok air. Tiap-tiap bulan stres kita ni bos. Luluslah 2 orang je kota gitu kan. Jadi dapat. Dan dia dapat buat akhir. Maknanya nak masuk orang dah nak buat haji, panggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib tuan-tuan. Kalau
Contohlah ayah kita dia hidup tak dapat mengerjakan haji. Tapi dalam wasiat dia cakap, okey, sebagai harta aku, maka korang semua kena pakat-pakat harta aku, buatkan aku haji. Maka wajiblah ketika itu? Wajiblah ketika itu untuk dibadalkan hajinya sekiranya telah meninggal dunia. Banyak hari ni tuan-tuan untuk buat badal haji dan sebagainya. Saya pun ada buat, alhamdulillah. Jadi kan boleh tuan-tuan untuk kita RM2,500 untuk kita laksanakan. Jadi dicop daripada Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Kemudian tuan-tuan, itu yang pertama. Dan wasiat ini boleh jadi haram. Wasiat boleh jadi haram. Apa? Bagaimana ia boleh jadi haram? Wasiat adalah haram menurut syarak jika dia mewariskan perkara yang diharamkan dilakukan, seperti mewasiatkan arak atau mewasiatkan sesuatu yang mencemarkan akhlak masyarakat. Selain haram wasiat sebegini tidak boleh dilaksanakan. Dia ada kedai, okey, saya wasiatkan, contoh ayah wasiatkan, ataupun saya wasiatkan premis ini, kedai ini, nanti dah meninggal, buat kedai arak, ataupun buat pub kan, untuk beribu masyarakat yang berada dalam komuniti ni, kita buat hiburan. Jadi boleh tak boleh? Maka diharamkan perkara sedemikian. Bab berkaitan dengan mencemarkan akhlak itu, maka ianya diharamkan dalam syarak. Antara wasiat yang diharamkan ialah wasiat yang bertujuan menyusahkan waris-waris dan menghalang mereka daripada menerima bahagian yang ditetapkan oleh syarak. Menyusahkan ahli-ahli waris, wasiat yang pelik, yang pelik-pelik yang berada. Contoh, dah meninggal nanti harta banyak, nanti dah meninggal buatkan satu patung emas ataupun patung ayah dalam rumah ni. Mengagut tak? Mengagut tuan-tuan. Buat patung dalam tu kan, memperingati. Kurang-kurang korang celik mata, nampak ayah lagi. Walaupun ayah tak hidup, tapi patung ayah ada dalam rumah ini. Pelik. Jadi menyusahkan dan memelikkan dan dilarang dan menyusahkan kepada ahli-ahli waris. Jadi itu tuan-tuan, berkaitan dengan hak haram. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melarang wasiat yang bertujuan yang memudaratkan orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 12, "Ghairu mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim." Dalam keadaan tidak mendatangkan mudarat kepada waris-waris, setiap hukum itu ditetapkan sebagai perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memudaratkan orang lain. Ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang lelaki dan wanita mentaati Allah selama 60 tahun, kemudian mereka didatangi ajal, lalu mereka memudaratkan waris semasa berwasiat, lalu mereka wajib masuk neraka. Ini bahaya tuan-tuan, hadis Nabi SAW. Sebab wasiat ni tak boleh. Perkara yang haram, perkara yang boleh memudaratkan, perkara yang boleh memudaratkan waris dan sebagainya, lalu mereka ini masuk neraka. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu membaca ayat yang bermaksud sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya dalam keadaan tidak mendatangkan mudarat kepada waris-waris, setiap hukum itu ditetapkan sebagai perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui lagi Maha berlemah lembut. Kemudian hukum hakam tersebut itu adalah batas-batas syariat Allah. Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan Allah ke dalam syurga-syurga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya, dan dalam mereka keadaan mereka kekal di dalamnya. Itulah kejayaan yang sebenar. Ayat ini tuan-tuan, hadis ini membawa maksud kepada kita larangan untuk kita mewasiatkan perkara-perkara yang boleh memudaratkan waris kita, ataupun kita mewasiatkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan memudaratkan
orang lain, maka itu tidak dibolehkan di dalam agama. Dan peringatan ini Nabi bagi tahu mereka yang menyusahkan ahli waris, mereka yang membuat sesuatu wasiat yang memudaratkan orang lain, mereka yang membuat wasiat yang agak pelik dan sebagainya, menyusahkan para ahli waris ini, maka tempat mereka di mana? Di mana ianya dimasukkan dan mereka wajib untuk masuk neraka. Jadi tuan-tuan, itu Nabi SAW dalam sabdaannya. Okey, itu perkara yang haram. Kemudian wasiat ini boleh menjadi perkara yang harus. Bagaimana? Wasiat diharuskan jika ditujukan untuk sahabat andai atau orang kaya yang mana mereka bukan dari golongan yang berilmu dan soleh. Jika wasiat itu bertujuan baik dan bertujuan untuk menghubungkan silaturahim, maka wasiat ini dianggap sunat kerana ia bertujuan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ada BFF, best friend forever. Jadi nak kita bagi harta pada dia tak boleh sebab dia bukan ahli waris. Maka dengan cara kita mewasiatkan, dengan cara wasiat ini boleh diberikan harta kita. Ramai kadang-kadang orang tak tahu kan macam mana. Yelah, kadang-kadang saya tuan-tuan didatangi orang yang dia ada beberapa anak angkat. Isu biasa kita dengar adalah yang kita dapat adalah berkaitan dengan anak angkat. Jadi anak angkat ni tuan-tuan, dia memang tak boleh nak mewarisi. Dia tak ada hak, memang tak ada hak. Dia tak ada hak. Begitu juga dengan anak susuan. Anak susuan daripada segi mahramnya ada. Maknanya auratnya tu, ialah tuan-tuan, contoh dapat satu baby daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, dapat satu baby dan isteri tuan-tuan menyusukan dia selama 5 kali kenyang, maka anak itu dikira sebagai anak susuan dan auratnya itu seperti anak-anak yang lain. Maknanya aurat dia sama. Kalau dengan ayah susuan, ibu susuan, kalau anak tu anak lelaki, auratnya daripada pusat hingga ke lutut. Kita ni tuan-tuan, dengan anak kita, aurat kita, kalau kita ada anak perempuan, aurat kita daripada pusat hingga ke lutut aurat. Itu sebab tak boleh nak pakai spender. Kita anak kita pakai spender dalam rumah lagi-lagi gitu. Tak boleh tuan-tuan. Kalau dengan isteri tak ada masalah. Tuan-tuan berdua dengan isteri duduk dalam rumah, tuan-tuan tak pakai apa pun tak ada masalah, tak ada aurat. Tetapi dengan anak, kita ada aurat tuan-tuan. Kalau kita buka, dia nampak, dosa tak gitu? Dosa tuan-tuan. Tu aurat tuan-tuan. Aurat kena jaga. Aurat adalah satu batasan, satu garis panduan bagaimana tu. Itu sebab hari ini tuan-tuan banyak kes-kes sumbang mahram. Sebab apa? Tak jaga aurat. Kalau anak dara kita, contoh, anak dara, contoh anak kita dengan kita sama, aurat dia daripada lutut hingga, daripada pusat hingga ke lutut. Dengan ayah dia sama pergi itu. Tapi kalau anak perempuan takkanlah nak tutup daripada pusat hingga, jadi adabnya tutuplah. Yelah, kalau dia baru keluar bilik mandi ke dan sebagainya kan, kalau kat rumah takkanlah dia nak tutup tu kan. Jadi adabnya tu, tetapi begitulah batas syariatnya. Sebab kena tutup, tak boleh kan? Jalan-jalan dalam rumah pakai spender, bapak kan suka hati lah kan. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan minta maaf lah, pakai kain pelikat taruh bawah perut. Nampak tak Ustaz? Nampak Ustaz? Dosa tak? Dosa tuan-tuan. Tu sebab kes-kes sumbang mahram. Tu sebab Islam ni tuan-tuan, dia tak ajar kita pelajaran seks tu tuan-tuan. Tak ajar secara detail. Macam mana seks ini berlaku. Tak. Dia ajar kita adab tuan-tuan. Adab. Tu sebab Islam dia ajar adab. Tu sebab kalau kita ni adab dekat rumah, kita boleh apply benda tu, kita boleh tutup aurat kita. Adakah kita boleh berfikir kan kita akan nampak ditutup, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tuan-tuan, begitulah batas syariat
Islam. Jadi mungkin tuan nak susuan. Sebab anak susuan ini tuan-tuan, balik semula, anak susuan, anak angkat, dia tak boleh nak mewarisi. Jadi bila dah tak boleh nak mewarisi, maka bagaimana untuk kita memberikan harta kita kepadanya adalah dengan jalan kita berwasiat. Dan kita kena tahulah, wasiat ini 1/3 daripada harta. Kalau kita tak ada anak lain, kita ada anak angkat tu je, boleh tak harta kita bagi semua pada dia? Tak boleh juga. 1/3 daripada nilai harta kita. Okey tuan-tuan, itu berkaitan dengan harus. Maknanya boleh untuk kita ada sahabat kita bagi kita wasiatkan. Ayah ni ada kawan dulu masa kecil sampailah besar ni, jadi ayah wasiatkan sedikit harta ini kepada sahabat ayah. Boleh, maka dibolehkan. Dan wasiat ini boleh menjadi perkara yang makruh, perkara yang dibenci. Wasiat tapi dibenci. Bagaimana? Wasiat adalah makruh sekiranya pewasiat seorang yang kurang berada dan memiliki waris-waris yang miskin serta memerlukan harta. Wasiat juga makruh sekiranya diberikan kepada orang yang fasik dan jahat, merasakan kemungkinan besar harta ini akan digunakan kepada ke arah kejahatan. Dahlah miskin, lepas tu pergi wasiat, makruh hukumnya, tak boleh. Ada BFF dia wasiatkan kepada, jadi wasiat itu menjadi makruh. Makruh lah. Ini perkara yang dibenci. Boleh tak buat? Boleh, memang on lah, tetapi hukumnya adalah makruh. Satu perkara yang dibenci. Baiklah, perkara itu wasiat itu tidak dibuat. Bahkan ahli-ahli waris yang lain boleh menikmati harta ataupun mewariskan harta-harta yang telah ditinggalkan juga kepada orang-orang yang fasik dan jahat. Maka ianya tidak dibenarkan ataupun hukumnya adalah makruh. Okey tuan-tuan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bab berkaitan dengan hukum hakam yang berkaitan dengan wasiat. Okay. Kemudian rukun-rukun wasiat dan syarat-syaratnya. Jadi nak buat sesuatu wasiat, dia kena ada rukun dan syarat-syaratnya. Hanya di bawah rukun itu ada syarat-syaratnya. Jadi wasiat ini mempunyai 4 rukun. Macam solat lah, kita ada 13 rukun. Tak buat, fail, tak boleh laksanakan. Kita ada rukun. Rukun ni ada satu perkara yang compulsory, tidak boleh tidak, kena buat. Tak buat maka gugurlah ataupun batallah sesuatu hukum tersebut. Dan wasiat ada mempunyai 4 rukun, iaitu pertama adalah pewasiat, yang kedua penerima wasiat, yang ketiga harta yang diwasiat, yang keempat lafaz. Ini lafaz wasiat. Itu kena ada perkara sebegini. Maknanya 4 rukun ini perlu ada bila sesuatu ataupun seseorang melaksanakan wasiat ini. Dan kita masuk pada syarat yang pertama, ialah syarat-syarat pewasiat. Jadi orang yang membuat wasiat itu, apa syarat-syaratnya? Yang pertama, ianya menjadi sah. Yang pertama, berakal. Orang ini adalah berakal. Ia adalah syarat yang mesti ada khusus dalam soal memberi hadiah dan sedekah. Wasiat tidak sah jika dilakukan oleh orang gila ataupun terencat akal. Orang yang pingsan, kemudian orang yang mabuk, juga tak boleh untuk membuat wasiat. Jadi semua mereka ini dianggap orang yang kehilangan akal dan merupakan asas kepada taklif. Dengan ini orang di atas tidak layak untuk memberikan sedekah. Jadi dia kena berakal. Ada orang yang kalau gila-gila sekejap pun macam mana? Juga tidak boleh tengok keadaannya. Tengok keadaan. Kalau dalam waktu dia yang disahih ataupun
dianya waktu boleh kita tengok dia dalam keadaan akalnya okey, itu tak ada masalah. Ni kalau orang yang gila kan, orang gila tapi harta banyak tuan-tuan, ataupun terecak akal, itu tidak dikira. Maknanya dia mewarisi harta yang banyak, tetapi dia tidak boleh dia adalah di kalangan mereka yang terecak akal, orang yang pingsan, orang yang mabuk dan sebagainya, maka mereka ini tidak sah dan tidak memenuhi syarat-syaratnya. Yang kedua, mereka ini adalah baligh. Baligh, syarat ini juga adalah asas kepada taklif. Dengan ini ia adalah tidak sah wasiat daripada seorang kanak-kanak walaupun telah memais, kerana ia tidak layak untuk bersedekah. Kita kena fahamlah tuan-tuan, apa beza memais dengan baligh. Itu perkara berbeza. Memais, dia dah reti bezakan yang baik dan buruk. Kalau kita letak seorang budak kan, seorang budak dekat tepi, contohlah tepi kita punya sungai ni, dia pergi terjun, tu tak berakal lah tuan-tuan. Ataupun kita letak tahi depan dia ambil tahi tu, dia makan tuan-tuan. Itu belum memais lagi tuan-tuan. Jadi berbeza dengan baligh. Baligh ini adalah orang yang dah sampai umur. Kalau lelaki dia dah bermimpi. Hari ni kalau kita ikut buku yang lepas, buku fiqh yang lepas, 15 tahun kalau anak lelaki ni lah. Tapi ada kajian-kajian yang terbaru, melihat buat kajian umur 10 tahun anak lelaki ini dah mula baligh. Oleh kerana sebab persekitaran lah tuan-tuan, persekitaran. Kalau buka TV tu alamak buka YouTube dia alamak kan, dah keluar tuan-tuan cerita kan. Jadi budak-budak ni ialah dia tengoklah, bila dia tengok tak ada sekatan dan sebagainya, jadi itulah kadang-kadang membuatkan dia balik awal. Yang perempuan keluar haid, maka dah dikira sebagai dia telah baligh. Dan cerita baligh ni maknanya dia telah dia sudah mula menerima dosa dan pahala. Baligh ni tuan-tuan bagus apa kalau anak kita ni dah balik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada masa kena terang kepada dia. Kalau sebab apa? Sebab kadang-kadang dia confuse. Dia ni dosa ni mak ayah yang tanggung ni, pahala pun mak ayah yang tanggung. Tetapi sebenarnya bila dia dah balik, kita kena terangkan kepada dia bahawa dosa dan pahala maka dia yang kena tanggung. Kalau dia tak solat, dia yang kena tanggung. Sebab kalau tuan-tuan, kalau kat negeri Johor ni tuan-tuan, kalau kat negeri Johor ni kita ada penyerahan taklif. Penyerahan taklif ni tuan-tuan boleh Google lah. Dia ada skrip dia. Jadi tuan-tuan boleh lah lepas maghrib kan, sembahyang kat rumah contoh, ada satu masa sembahyang kat rumah, panggil anak-anak. Mana yang dah balik sini panggil, baca. Dia ada skrip dia. Dengan ini kan, ayah anda kan menyerahkan tanggungjawab bla bla bla, adalah ayat dia. Nanti anak tu dia terima sesungguhnya bahawa pada hari ini anak anda menerima tanggungjawab dan selepas ini dosa dan pahala, maka anak anda yang perlu memikulnya sendiri. Kena ada awareness. Sekarang ni budak-budak ni dia tak ada awareness, dia tak ada pendedahan. Itu yang dia sambung dia. Itu yang ada 1 hari, 2 hari lepas, 3 hari lepas kan. Traffic light bedal dia kan. Nasib baiklah lori tu sempat break. Kalau tak sempat break, apa jadi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kena, anak-anak kita dah besar tuan-tuan, kena ambil pot, tengok kan, lain macam kan, misai dah tumbuh kan, lain macam tengok kan, tengok handset dia, dah tengok dia macam, kena jelaskan pada dia, kena maklum pada dia dosa dan pahala telah dia kena pikul keseluruhannya itu. Jadi balik ini tuan-tuan. Yang ketiga, pilihan maksud dia wasiat tidak sah jika dilakukan oleh orang yang dipaksa. Paksa tak boleh.
paksalah Pakcik Mail ni, pakcik kena serah kan, paksa dia. Pakcik kalau tak wasiat, saya tembak pakcik kan, pistol. Padahal pistol main aja kan. Pakcik ni pun sign lah kan, wasiatkan kepada Allah. Sah tak? Tak sah. Jadi tidak boleh dipaksa. Ini kerana wasiat bermakna menyerahkan hak milik, maka ia perlu keredaan dan pilihan pemiliknya. Yang keempat adalah mereka itu merdeka. Tidak sah wasiat daripada seorang hamba, sama ada hamba tulen yang tidak dibebaskan, mudabbar yang akan dibebaskan selepas kematian tuannya, atau mukatib ataupun mukatab yang dibebaskan dengan melunaskan bayaran tertentu kepada tuannya. Tak boleh. Dia dalam masa dia jadi hamba tu, hamba ni dia ada 3 kategori tuan-tuan. Hamba yang tulen, ataupun hamba, kemudian hamba yang mudabbar, dia bebas, lepas tu dia akan bebas lepas kematian tuannya. Yang ketiga mukatab ataupun mukatib. Apa maksud dia? Hamba yang dia merdeka lepas dia menunaikan ataupun melunaskan bayaran tertentu kepada tuannya. Sebab salah satu tuan-tuan, fungsi zakat ini adalah diberikan kepada hamba yang nak bebaskan diri dia. Ada zakat tuan-tuan, dia satu terms. Ada hamba. Orang yang satu lagi, orang yang berhutang, nak melunaskan hutang dia, tapi dia tak berdaya nak melunaskan hartanya, maka dia tergolong daripada golongan-golongan yang boleh menerima zakat. Maknanya dia boleh minta dengan dimintakan majlis agama ke macam itu, minta badan zakat ini, ambil sebahagian duit untuk lunaskan hutang ni itu, tuan-tuan. Jadi tapi benda ni tak viral lah, tak berapa nak viral. Kalau tak tuan-tuan, ramai ni minta lah. Okey. Jadi itu ada term-term yang tersebut. Dan syarat mengaitkan wasiat dengan pusaka dan pewarisan, sedangkan hamba tidak boleh mewariskan hartanya. Itu sebab level hamba ni tuan-tuan, sedihlah, menggabah. Dia punya level dia sangat rendah. Dia nak wariskan harta pun tak boleh. Bahkan bila dia mati, harta dia pergi mana? Ahli waris tak ada. Bagi pada tuan dia tuan-tuan. Pergi kepada tuan dia harta tersebut. Berdasarkan kepada syarat-syarat wasiat yang dinyatakan tadi, maka wasiat daripada golongan berikut adalah sah. Jadi orang-orang yang tergolong dalam golongan yang kita sebutkan ini, seperti contoh yang pertama, orang kafir. Ini kerana dia layak untuk bersedekah. Jadi orang kafir ni tuan-tuan, boleh tak dia bersedekah? Boleh tak dia nak berwakaf? Boleh tuan-tuan. Tak ada masalah. Boleh tak terima? Boleh untuk kita menerima. Yang kedua, orang yang dihalang daripada berbelanja. Ini al-mahjur alaih kerana kebodohannya. Ini safih kerana tindakannya adalah sah. Selain dia juga memerlukan pahala selepas kematiannya. Dihalang daripada berbelanja kerana kebodohan. Safih. Safih ni dia, apa orang kata hari ni, dia bukan nerd, lurus bendul. Orang lurus bendul kan, beli ni, dia beli, orang kaya beli kan, beli iPhone 14 100 biji, guna satu-satu tiap hari beli kan. Safih. Jadi safih ni dia lurus bendul yang memang bendul lah. Kalau langgar, kalau kita suruh langgar dinding tu, dia pergi kat dinding dia langgar. Itu safih nama dia tuan-tuan. Safih. Okey, itu tuan-tuan, dua. Jadi dua golongan ini dibolehkan, sah. Kalau dia nak berwasiat, maka diterima tak? Maka diterima. Sebab apa? Dia juga oleh kerana tindakan itu memerlukan pahala selepas kematiannya. Yang kedua daripada syarat-syarat penerima wasiat. Jadi rukun pertama adalah wasiat. Rukun yang kedua, penerima wasiat. Apa syarat-syarat penerima wasiat ini? Okey, penerima wasiat ada dua golongan, iaitu penerima yang dikhususkan dan tidak dikhususkan.
Jadi dalam wasiat ini, contoh ada beberapa pewasiat ini tidak dia mengkhususkan dan dia tidak mengkhususkan. Okey, kedua golongan ini tertakluk kepada syarat-syarat yang ditentukan. Syarat yang pertama, maknanya golongan syarat-syarat penerima wasiat yang dikhususkan. Penerima wasiat ini mestilah memenuhi beberapa kriteria, syarat-syarat berikut. Yang pertama, okey, apa syarat penerima wasiat? Mestilah di kalangan orang yang layak memiliki harta ketika kematian pewasiat. Tidak sah wasiat kepada orang yang telah mati atau kepada haiwan, kerana orang yang telah mati dan haiwan tidak layak menerima harta tersebut. Tak boleh. Contoh, nak wasiat kepada anaknya yang telah meninggal dunia. Anak dia meninggal minggu lepas, jadi dia nak wasiatkan kepada anak tersebut. Tak boleh. Tak boleh. Ataupun kepada dia ada kucing. Dia ada kucing, dia tak ada anak, dia ada kucing dia ada. Kan? Ada orang yang sayang kucing, tuan-tuan. Sayang sangat kucing, kan? Tengok buat TikTok, kucing. Masuk Facebook, kucing. Masuk Instagram, kucing. Ni memang sayang kucing lah, kan? Sampai masuk nak wasiatkan harta kepada kucing. Boleh tak? Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh sama sekali. Kepada haiwan itu tak boleh. Tak boleh. Walau bagaimanapun, larangan wasiat kepada haiwan hanya jika pewasiat tidak memperincikan wasiatnya. Sekiranya diperincikan, sekira seperti dia mewasiatkan supaya diberi makan kepadanya, maka wasiatnya sah. Kalau harta dia nak bagi tak boleh. Tapi kalau diwasiatkan kepada ahli waris, ataupun orang tertentu, saya wasiatkan supaya dijagalah montel ini. Bila saya dah meninggal dunia, tetaplah dengan harta saya yang ada itu, bagilah makan kepadanya spesifik. Maka itu dibolehkan atau tidak dibolehkan? Maka secara spesifiknya ini wasiatnya adalah sah. Kerana wasiat itu bukan ditujukan untuk kucing. Takkan kucing pergi cari makan sendiri, kan? Belanja, pergi kedai, beli, tak. Diwasiatkan kepada seseorang. Mestilah diwasiatkan kepada seseorang yang menjaga, katanya. Kot depan rumah, kan? Gaji dibeli kucing, kan? Tinggal kucing-kucing dia pun tumpang. Jadi wasiat itu kepada seseorang. Maka seseorang itu dijadikan sebagai penerima wasiat. Bukan maknanya berikan kepada kucing tersebut. Direct kepada kucing, contoh haiwan, maka tidak dibolehkan. Wasiat tersebut wajib dilaksanakan untuk memberi makan kepada haiwan tersebut bagi menunaikan niat wasiat. Bahkan wajib kita beri makan kepada haiwan tersebut. Berdasarkan kepada kenyataan di atas, maka wasiat kepada anak yang ada di dalam kandungan itu semasa wasiat itu dibuat adalah sah. Di dalam kandungan, maka wasiat anak yang ada dalam kandungan itu adalah sah. Wasiat tersebut wajib dilaksanakan sekiranya dia diselamat baru dilahirkan dalam tempoh sekurang-kurangnya 6 bulan atau tempoh minima kehamilan. Jadi dalam kandungan sekurang-kurangnya 6 bulan, iaitu tempoh minima kehamilan. Itu sebab tempoh kehamilan ni, tuan-tuan, kalau ada anak-anak, kalau budak-budak kadang-kadang kita tengok ni, kadang-kadang masalah juga, tuan-tuan, dalam masyarakat kita pada hari ni, tuan-tuan. Saya banyak dapat kes macam gini, kan? Bila dia nak kahwin, dah terlanjur. Contoh, bila dah terlanjur, isi dah ada, nak kahwin. Banyak kes macam gini. Dia, tuan-tuan, memang tempoh kehamilan itu paling minima adalah 6 bulan. Memang 6 bulan. Maknanya kalau bahasa sekarang ni, dia hamil tu tidak cukup tempoh. Kita tempoh biasa 9 bulan 10 hari, tuan-tuan. Kadang-kadang bila dia dah mengandung, contoh mengandung luar nikah,
Jadi cepat-cepat dia nak daftar ni nikah supaya apa? Supaya boleh ditutup aib tersebut. Tu kadang-kadang bila ada kes-kes yang terlepas, maka dibankan bila dia dah nikah, maka dibankan dengan bapa biologi. Ni kadang-kadang dia tuan-tuan, bila seseorang tuan-tuan, ni kita kena lihat tuan-tuan, sebab ini berkaitan dengan keturunan, berkaitan dengan harta pusaka dan sebagainya. Once bila seseorang disahkan nikah, kemudian dia cepat nikah, maka bila dia dah tahu dia dah mengandung, maka tak boleh nak diklaim sebagai anak kepada anak dia. Maksudnya suami tu orang yang bertanggungjawab itu tidak boleh untuk diklaim sebagai anak dia. Maka silsilah keturunannya itu jatuh kepada ibu dia. Itu sebab anak luar nikah ni tuan-tuan, anak tu tak salah tuan-tuan, tak salah. Okay. Anak luar nikah ini dia punya keturunannya tu bersandarkan kepada mak dia, tidak kepada bapa biologi, walaupun katanya bapa biologi. Itu sebab tak ada hubungan tuan-tuan. Contoh, anak luar nikah itu anak perempuan, ada bapa biologinya, bapa biologinya itu boleh kahwin dengan anak yang tadi. Tahap itu tuan-tuan. Itu anak saya. Tak. Dalam hukum Islam dia tak ada hubungan tuan-tuan. Tu kadang-kadang kita kena lihat. Sebab tuan-tuan bahayanya bila di padang mahsyar dia tak boleh nak bagi syafaat, dan pada ketika itu semuanya dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada, zero tuan-tuan. Itu bahkan tuan-tuan boleh mendatangkan dosa. Sebab apa? Sebab melibatkan keturunan. Kalau dia klaim sebagai anak dia dan dibinkan dengan bapa biologi itu, bahkan ianya bukan bapa sebenarnya, bagaimanakah? Sebab banyak kes-kes di Jabatan Agama tuan-tuan. Ini pendedahan lah tuan-tuan. Ya? Pendedahan yang kita dapat. Kes-kes yang banyak berlaku adalah bila nak daftar nikah tu, kantoi tuan-tuan, kantoi. Sebab Jabatan Agama semua ada maklumat. Cek satu, bukan. Sampai masuk, bapa awak tak boleh jadi wali kepada awak. Tepuk dahi tuan-tuan. Itu sebab apa? Sebab itu semua ada dalam maklumat Jabatan Agama. Sebab kadang-kadang tuan-tuan nak kahwin, diminta kan sijil ibu ayah ni kan, sijil nikah ibu dan ayah ni. Jadi diminta semuanya itu supaya benda tu jelas, supaya benda tu boleh dipertimbangkan dan seterusnya bolehlah diakui. Sebab tuan-tuan, sebab kadang-kadang orang cakap leceh lah Jabatan Agama tuan-tuan. Tuan-tuan nak kahwin 2, nak kahwin 3 pun sijil kahwin mak ayah bakal mertua pun tuan-tuan kena bawa tuan-tuan. Kena bawa tuan-tuan, bawa depan hakim, bawa supaya nak mengesahkan pernikahan tersebut. Maknanya dia betul memang anak dia, dan wali itu adalah wali sebenar kepada anak tersebut tuan-tuan. Jadi itu tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, nanti minggu depan kita akan sambung lagi berkaitan dengan syarat-syarat penerimaan wasiat ini. Apakah lagi syarat-syaratnya yang kita akan sambung pada minggu hadapan. InsyaAllah yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk itu kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As.